Kita orang muda soal nak kahwin pun dah pening kepala. Kita ni laki-laki boleh kahwin lepas. Susah dia apa? Ni baru nak berkahwin dah sakit kepala ustaz. Jangan ustaz saya nak kahwin ni. Kahwin lah. Apa masalah? Kan? Kita beruntung Malaysia ni tuan-tuan. Kan? Dia pun susah tak kahwin-kahwin lagi. Tuan-tuan tolonglah isi borang yang dia tawar tadi. Yang 30 borang masih berbaki dalam kereta. Ada sungguh ni ustaz. Sekarang bila tutup pintu kereta, kita berebut orang nak borang. Tuan-tuan dan perempuan, kalau di Saudi saya sembang dengan anak-anak muda Saudi, nak kahwin Masya Allah kena ada 100,000, 150,000. Mas kahwin paling murah 30,000. Kita di Malaysia Alhamdulillah 10,000 dah boleh kahwin. Kan? Kalau kena gaya, free dia kahwin. Kan? Kalau kena dengan caranya, free kahwin, tak ada masalah. Tak ada apa-apa. Kan? Cuma dia kata ustaz saya ni yang datang jumpa ustaz ni sebabnya saya ada 2 calon. Satu yang belajar agama tapi tak berapa nak cantik lah ustaz, badan pun lebih kurang macam ustaz, kurang hati. Ya. Dia kata saya masalah nak memilih ni. Kata dia, yang seorang tu belajar agama ustaz, tapi itulah badan macam ustaz. Yang seorang tu cantik ustaz, apa dia? Wah cakap dulu ustaz. Budak-budak itu lah. Memang payah faham sikit bahasa orang mabuk. Bukan mudah. Kan? Dia ustaz. Memang mengancam betul lah. Luruh jantung kalau dia senyum tu dia. Kan? Ada masalah. Masalahnya ustaz, saya ni nak pilih yang mana? Saya kata senang. Kan? Yang cantik tu bagi pada aku. Kan? Yang tak apa cantik tu ambil kat hang. Selesai masalah. Kan? Tengok di Malaysia kecelaruan akibat hidup tidak bertuhan, tak kenal Tuhan, tak tahu kita hamba, tidak ada adab dengan Allah. Di Malaysia ni tuan-tuan lebih baik bertelanjang daripada berserban. Kerana kalau berserban itu denda dia RM90. Tahun 2009 pelajar pondok Pasir Tubuh pakai serban, naik motor, kena denda RM90. Yang telanjang baru ni denda RM25. Mana lebih baik bertelanjang dengan berserban? Lebih baik bertelanjang daripada berserban. Bertelanjanglah beramai-ramai, no problem. Tak ada masalah tuan-tuan. Jangan berserban, denda lebih mahal daripada bertelanjang. Kecelaruan ini kerana tidak belajar bagaimana untuk menjadi seorang hamba kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebab itu tuan-tuan, Tuhan kita itu, Allah itu paling sempurna, paling kuat, tidak ada kelemahan, tidak ada kecacatan. Maka dengan sebab itulah tuan-tuan dan puan-puan, bagaimana kita sebagai hamba itu harus menjadikan seluruh hidup kita itu penuh dengan ketundukan dan ibadat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Hidup kerana Allah. Dalam salat Nabi dah ajarkan kita bacaan pengakuan kita pada Allah. Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillah. Hidup mati, apa jua yang aku buat di dunia ini untukmu ya Allah. Apa makna untuk Allah? Makna untuk mencari redha Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebab itu sebagai seorang hamba, hidup itu harus ditumpukan untuk mencari keredaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa yang Allah Ta'ala redha kita kena buat, apa yang Allah Ta'ala tak suka kita jangan buat. Itu adab yang paling utama sekali, yang dinamakan takwa, yang diulang tiap-tiap Jumaat. Wajib dalam khutbah usikum bitaqwallah. Kan? Ini yang harus diterapkan. Lepas tu kalau ada anak-anak muda, budak-budak datang surah, bagus, surah takwa ni dia ada ruang-ruang untuk anak-anak. Saya di masjid, saya di Perlis tu pun tuan-tuan sekarang sedang proses nak bina. Yang bangunan kedua ni kita buat untuk muslimat 2 tingkat. Atas tu kita siap habanah nursery, untuk kalau majlis pengajian berlangsung, anak-anak kecil akan dihantar ke tingkat atas. Kita sedia 2 orang dari kalangan muslimat kita,
sahabiah kita untuk kita gajikan dia jaga anak-anak kecil, kan? Sebab kita nak anak-anak dia biasa. Betul tak puan? Ni kalau setengah-setengah tempat kena tengok anak kecil, kan? Dia gerekam. Tahu gerekam? Pergi luar. Nampak budak je, pergi luar. Nampak budak kecil, pergi luar. Tu yang sampai ketua duduk di luar. Dengan maaf, tu yang sampai ketua duduk di luar. Bukan yang duduk di luar sekarang. Ini saya cerita tempat lain. Tuan-tuan dan puan-puan, tengok yang hadir majlis ilmu macam ustaz-ustaz sebut ni, saya setuju. Jadi yang kalau ustaz-ustaz cerita jadi dia tak ada gigi. Yang saya pula tuan-tuan, yang jenis kalau datang mesti duduk atas kerusi. Tiba-tiba jatuh berdepuk jadi huruf C. Jadi huruf C. Pakcik, kenapa? Allah terlena ustaz. Berdepuk jadi huruf C. Sebab itulah ilmu agama yang ustaz-ustaz sebut tujuannya tuan-tuan untuk membawa kita semua supaya mengetahui hakikat kehambaan kita di hadapan. Sebab itu sombong musuh agama dan musuh iman. Orang sombong hatinya tertutup daripada hidayah. Sebab itu Nabi kata orang yang ada sifat sombong dalam dirinya, walau sebesar biji pasir, tak akan mencium bau syurga. Kerana sombong itu adalah dosa pertama yang berlaku di langit dan bumi, dilakukan oleh iblis, yang menyebabkan tertutup pintu hati daripada petunjuk hidayah Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebab itu kalau kita boleh memahami melalui ilmu, forum 15 minit nak cerita adab dengan Allah, boleh sebut 1-2. Lepas itu tuan-tuan kena sambung belajar, talaki, duduk dalam majlis ilmu, ustaz-ustaz kita baca kitab dan sebagainya. Kita duduk tuan-tuan dan puan-puan. Untuk apa? Untuk semakin kita memahami hakikat kehambaan kita di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita yang penuh dengan kelemahan, kekurangan, kehinaan, berdepan dengan Allah yang serba-serbinya, penuh dengan kemuliaan, keagungan, kesempurnaan, tidak ada kecacatan. Ini iman. Bila sudah masuk dalam dada, Allahu Akbar. Sayyidina Utsman bin Affan, tuan-tuan dan puan-puan, bila berlaku perang Tabuk, diinfakkan 900 ekor unta, siap dengan pelana, siap dengan kain pelapis, dibawa bunyi yang berisi 1000 keping dinar emas untuk perang Tabuk, dibawa ke dalam bilik Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tuan-tuan dan puan-puan, kita sanggup buat itu agak-agak, tuan-tuan dan puan-puan. Malam ni dapur lalu belum? Kenapa tunggu lagi? Ini semua bersemangat untuk menginfakkan harta. Tuan-tuan memang dah bawa dah RM1 dalam poket untuk nak bagi, tanda bukti iman yang kuat. Tuan-tuan dan puan-puan, ya, saya nak akhiri bahagian saya ini meraihkan adinda saya Al-Fadhil Ustaz Musa. Dia 20 minit, saya dekat-dekat 20 minit kan. Tuan-tuan dan puan-puan, generasi para sahabat itu harus menjadi tauladan dalam hidup kita, ya. Cerita perang Uhud, tuan-tuan dan puan, cerita perang saat berkecamuknya Uhud itu, tuan-tuan dan puan, saya baru ni pergi Mekah dengan Ustaz Usama. Tuan-tuan dan puan, ada jamaah-jamaah dia datang jumpa, dia kata, Ustaz, boleh tak kalau saya ni tak nak pergi ziarah, saya nak masuk dalam masjid? Saya kata orang yang mencintai Nabi itu harus mencintai orang yang dicintai oleh Nabi, kan? Betul, masuk masjid itu untuk ibadah, betul. Tapi kalau kita keluar berziarah ke Quba, ke Uhud, itu kerana kita mencintai Nabi. Kalau orang-orang ini dicintai oleh Nabi. Tuan-tuan pergi umrah berapa kali? 2-3 kali. Pergi ziarah syuhada Uhud, berapa orang yang mati syahid di Uhud? 70 orang. Cuma sebut seorang. Hamzah confirm lah, kenal kan? Yang nombor 2 lepas Hamzah siapa? Sebutlah 3 orang malam ni, tolong tutup pintu semua. Sebut 3 orang, kan?
Salah seorangnya Sayyidina Hanzalah radhiyallahu ta'ala anhu, yang pada malam esok nak berlaku perang Uhud, dia pada malam itu baru berkahwin. Malam pertama. Saya kahwin lagi? Belum. Tak ada guna cerita. Habiskan berat kan? Haji buatkan saya tawar. Ingat lagi tak malam pertama? Dah tak ingat? Kahwin semua. Betul. Dia baru kahwin. Disebut dalam Ar-Rahimul Maktub, dia dalam pelukan isteri. Isteri tengah peluk begitu, bukan main sedap. Pelukan yang paling sedap, pelukan isteri. Kalau apa nak tahu, cepat-cepat lah kahwin saya. Kira abang dah dekat. Okay. Tengah dipeluk isteri itu, Nabi memanggil keluar pergi. Dan dia bila dengar panggilan Nabi, bingkas bangun. Tak ingat apa-apa, tanpa berkira-kira, tanpa agak-agak, tanpa ragu-ragu, bangun keluar. Dan diceritakan dia berjuang bersungguh-sungguh, bukan berjuang main-main. Sebab baru kahwin, kita kalau baru kahwin untuk kat belakang cukup kan? Baru rasa sekali. Baru rasa sekali kan? Kalau mati syahid, tak kenalnya tuan-tuan dan puan-puan. Ini berjuang bersungguh-sungguh sehingga diceritakan hampir dia membunuh. Dia mendekati Sufyan, mendekati Abu Sufyan bin Harb. Hampir dia menentang Abu Sufyan, datang Shaddad Al-Aswad menikam Hanzalah dan Syahid. Bila Nabi datang kepada tempat terbujurnya mayat Hanzalah, Nabi tutup mata. Nampak di muka Nabi itu seolah terlihat sesuatu yang menyebabkan baginda rasa kali. Lalu diutuskan orang kepada isterinya. Ditanya khabar, apa yang berlaku semalam antara kamu dengan Hanzalah? Kata isterinya Sayyidina Hanzalah, saya semalam baru bersama dengan Hanzalah. Dia telah menyetubuhi saya. Saat dia dalam pelukan saya, dia mendengar panggilanku, ajak keluar perang ya Rasulullah. Dia bingkas bangun, dia terlupa mandi junub. Patutlah aku melihat bidadari memandikan jenazahnya, kata Nabi SAW. Itu hamba Allah, bukan hamba isteri, bukan hamba hawa nafsu, bukan hamba keseluruhan dunia. Kalau para sahabat boleh mencapai maqam itu, kita pun boleh tuan-tuan, insya-Allah. Takkan tuan-tuan tidak ada cita-cita seperti itu? Mesti kena ada cita-cita, kerana cita-cita itulah yang akan mengobarkan semangat untuk berusaha mencapai apa yang kita cita-citakan. Demikianlah Ustaz Nazmi yang mampu sedikit disampaikan. Jangan kau puji-puji lagi aku, kerana ia akan merosakkan diriku dan dirimu juga. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.